bersama Abang Effendi. Abang Effendi berada di ICU. Dia ditahan di ward disebabkan stage berapa bang? Tak tahu, dia orang cakap kononnya stage 4 lah. Dan dia tak bagi ubat pun. Okey, so stage 4 lah, apalah kan, tak kisahlah dia kata berapa stage, tapi Dia kata stage dia tak beritahu stage apa, dia kata saya ada COVID. Allahu Akbar. So kepada abang kakak di luar sana yang lawyer, yang mandi dekat seminggu dah lah. Dekat okey, yang pegang kepada kebenaran, Dan tak diberi makan selama 4 hari lah. Oh, 4 hari tak makan dah? Hai, Assalamualaikum YouTube. Berjumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni kita nak membahaskan tentang isu yang agak viral juga baru-baru ini berkenaan seorang lelaki yang dikenali sebagai Effendi Muhammad Yusof. Siapa ke orang ni? Dia ni actually sebenarnya yang dikatakan bahawa pihak hospital telah menculiknya dan masukkan dia ke dalam ICU secara paksa. Dan kalau kita tengok secara detailnya jalan cerita dia, sebenarnya Muhammad Effendi ni, ataupun kita panggil Effendi lah senang kan. Effendi ni dikatakan datang ke hospital kerajaan untuk membuat saringan C19. Dan setibanya dia dekat sana selepas result saringan bahawa didapati beliau ni positif C19 dan dia telah ditahan oleh pihak hospital dan dimasukkan ke ward ICU disebabkan kadar oksigen dalam darah dia ni bukan pada taraf yang normal. Dan kat sini dia berlakunya konflik yang berlaku bahawa dia ni dimasukkan dengan di ward ICU tanpa kerelaan diri dia, dan dia mengatakan bahawa dia ni sihat dan tak ada apa-apa mudarat yang ada pada diri dia yang dikatakan oleh pihak hospital. Jadi dia ni insist juga nak keluar daripada hospital atas risiko sendiri, tetapi dia dilarang oleh pihak hospital disebabkan dia ni positif COVID-19 dan pihak hospital kuatiri bahawa dia ni boleh akan memberi jangkitan kepada keluarga beliau disebabkan dia ni dah positif. Dan kat sinilah berlakunya konflik yang agak, aku rasa, aku bukan nak menangkan hospital, tetapi as pengalaman aku bekerja dalam medic line, aku rasa pihak hospital tak akan suka-suka nak tahan orang ke masuk dalam ward kalau diagnosis pesakit ini tidak terlalu, orang kata terlalu serius, bukan dia suka-suka nak sumbat kau dalam ICU. Dan kalau kita tengok, kalau kita fahami jalan cerita dia ni kan melalui daripada doktor yang merawat dia ni pun cakap dia berada di ICU sebab kita nakkan dia dalam keadaan stable dan juga dia perlukan bantuan pernafasan katanya. Tapi yang menjadikan cerita ni lebih panas, dia sempat buat satu video call live dengan satu persatuan, aku pun tak pasti persatuan apa, tetapi lelaki ni dia macam persatuan yang pakai tanjak tu lah. Jadi brother ni dia macam menyokong lah dengan pembebasan saudara Effendi ni, disebabkan dia kata pihak KKM ataupun pihak hospital cuba untuk nak membunuh sahabat dia ni. Na'udzubillah. Pada aku, pandangan aku, pihak hospital takkanlah suka-suka nak tahan orang suka-suka masuk dalam ICU kan. Kalau kadar dia punya sakit dia tu tak teruk, aku rasa tak suka-suka dia nak sumbat dalam tu. Banyak lagi kot orang lain yang kalau dia rasa layak duduk dekat ICU tu, dan aku rasa frontliner pun tak sukalah nak suka-suka nak masukkan kau kat situ kan.
Tapi itulah itu yang diperjuangkan. Aku rasa perjuangan ni yang cuba nak memburuk-burukkan KKM dan juga agensi-agensi yang berkaitan lah. Jadi aku rasa macam kesal lah juga bila dia claim kata dia tak makan lah apalah. Tapi kalau ikut apa yang doktor kata, saudara Effendi ni diberi makanan melalui cecair yang dimasukkan ke dalam tiub. Dan dia claim kata dia tak boleh menggunakan bantuan pernafasan tu. Jika guna bantuan pernafasan tu, dada dia akan rasa berat, rasa sukar bernafas semua kan. Aku rasa benda tu tak perlu kot dia nak macam besar-besarkan tentang hal tu. Mungkin benda ni melibatkan nyawa, dan juga aku rasa dia boleh direct terus terang dengan doktor apa yang dia alami. Mungkin doktor ada lebih jalan penyelesaian yang lebih baik tentang part tu sebenarnya kan. Dan juga aku sangat bersetuju kenapa pihak hospital tak membenarkan dia pulang, sebab dia ni berisiko untuk menjangkiti orang lain. Itu yang aku rasa poin yang sangat tepat untuk dikatakan kenapa dia ni masih ditahan di hospital. Aku rasa mungkin kawan-kawan aku banyak juga yang ada juga yang terjangkiti dengan virus C19 ni, tapi dalam keadaan yang sihat walafiat, tak ada simptom apa-apa, mereka dibenarkan kuarantin di rumah. Tapi mungkin saudara Effendi ni sampai satu tahap yang tak boleh untuk dikuarantinkan di rumah. Mungkin sebab itulah dia ditahan di hospital kan. Ada sebab-sebab yang tertentu dan alasan dia. Tapi bila dia memburuk-burukkan pihak KKM tu, aku rasa is not nice lah. Kau nak blame ataupun nak tuding jari dengan claim kata pihak hospital cuba nak membunuh kau kan. So apa pandangan korang tentang isu ni? Mungkin korang ada pandangan yang berbeza tentang isu saudara Effendi ni, boleh drop komen dekat bawah. Vito akan baca satu persatu komen korang, dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel, dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.